Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat 5. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il muzakkari as-salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa zumali. Dia elok ni wahamuka lah, kakak ipar engkau bagi seorang lelaki. Kalau wahamuki, kakak ipar engkau bagi seorang perempuan. Baik. Wa amma wa ammal waw. Jadi kita duduk cerita apa ni? Jadi kita duduk dalam babu ma'rifati alamatil i'rabi. Ini bab pada nak menyatakan mengenal akan alamat-alamat i'rab. Jadi alamat i'rab itu yang pertamanya rafa'. Yang pertamanya rafa' itu terbahagi kepada 4 alamat. Yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif, yang keempat nun. Jadi kita dah bicara dah. Dhammah itu menjadi alamat bagi rafa' pada 4 tempat. Ini kita dah hurai 2 hari dah. Ya, kita dah ulang dah semalam. Iaitu 4 tempatnya. Yang pertama isim mufrad. Ini kita ulang sekali lalu. Kalau bahasa Arab panggil sardan. Baca sekali imbas. Jadi dhammah itu menjadi alamat bagi rafa' pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jam'i muannatsis salim, yang keempat fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhirnya oleh sesuatu. Itu dikatakan tempat bagi dhammah yang menjadi alamat bagi rafa'. Itu satu. Kemudian dia kata wa ammal waw, dan waw. Ini pun kita dah baca semalam. Hari ini kita nak ulang sekali lalu sebab dia tak payah dah ni. Kemudian waw tu pula
Waw tu jadi alamat bagi siapa? Saya nak tanya uh, Fahda Nur Humairah. Waw tu jadi alamat bagi siapa? Waw tu jadi alamat bagi siapa? Fahda. Kau nak silap. Buku. Ha. Alamat bagi Hmm. jamak, Ustaz. Allahu Akbar. Saya tak kata dia tu. Saya tanya waw alamat bagi siapa? Bukan alamat bagi jamak. Tak kena tu. Waw itu jadi alamat bagi rafa'. Bukan alamat bagi jamak. Kalau kita itu lain. Oh, audio tak ada kat saya. Ada. Ada Ada, dengar. Cuba bagi tahu dekat Haji Zul tu, tolong buka dia punya speaker ke apa. Bagi tahu tolong tulis je tu. Cikgu Fikri. Mungkin Okey, dia tak jap. tekan apa. Jadi kena ingat waw tu kan kita dah belajar dah. Li raf'i arba'u alamatin. Sabit bagi rafa' tu ada 4 alamat. Yang pertama dhammah. Yang kedua waw. Jadi waw tu jadi alamat bagi rafa'. Perhati tengok Perhati tengok. Wa ammal waw. Depan tu dah ada dah. Saja buat pangkap soalan. Ustaz tak sebut nama aku pun tiba-tiba terus sebut. Jadi panik Wa ammal waw. Dia kena sedia Kita kena dalam persediaan. Wa ammal waw. Dan ada pun bermula waw itu. Maka adalah ia waw tu. Alamatan lirraf'i. Menjadi alamat. Ini menjadi tanda bagi rafa'. Nampak tak? Tanda alamat tu. Ni baru kita sebut. Dia tadi tanda tu berapa tempat? Lainlah saya cakap. Waw tu dia tempat bagi siapa? Tu lain. Kena tanya, tak faham soalan dulu. Waw tu tempat bagi mana? Kalau cakap tempat, baru kita cakap, waw tu tempat bagi jamak muzakkar salim. Tu tak apalah. Tapi kalau cakap waw tu alamat bagi apa? Tak alamat bagi jamak, itu tak tepat. Jawapan tu tak tepat. Jawapan tu Fahda kena ingat soalan tu kena ni faham. Kita belajar mata ilmiah saya tak ada buat soalan tak ada buat peperiksaan, tak ada. Cuma nak bagi faham. Saya nak bagi faham. Dulu waktu ngaji pondok dulu saya pun tak Tok Guru pun tak faham macam ni. Kalau Tok Guru macam gini Wa ammal waw maka adalah jadi alamat bagi rafa' pada 2 tempat. Jamak muzakkar salim dan isim-isim yang 5. Wahya abuka wa akhuka wa hamuka wa wafuka wa zumalin. Lepas tu Tok Guru dia tengok tu, dia bagi contoh sikit. Dah. Ni kalau kita ngaji ni kita beginner maksudnya saya turunkan bawah. Baik tengok. Jadi wa ammal waw dan ada pun bermula waw itu jadi alamat bagi rafa' pada 2 tempat. 2 tempat ni dia tak ada lain dah. Mana dia? Yang pertama fil jam'il muzakkar salimi. Pada jamak muzakkar salim yang pertama. Dia tak tulis pun pertama Ustaz. Memang tak ada tulis. Ni dalam kitab turas macam tu lah. Dia kitab Arab dulu, kitab Jawi dulu dia tak tulis. Nombor 1, nombor 2 itu semua itu buku baru ataupun kita kata itu dah bahasa moden. Dah dipecahkan. Yang kedua wafil asma'il khamsah. Apa isim-isim 5? Isim yang 5 itu iaitu abuka. Ni 5 ni je. Dia tak ada lain. Ustaz kalau zaujuka Ustaz, zaujuka tak masuk. Zaujatuka pun tak masuk. Zaujuka suami kau, zaujatuka isteri kau tak masuk. Dia hanya untuk 5 ni je. Abuka, Ustaz kalau ummuka pun tak masuk. 5 ni yang ingat. Kadang-kadang orang kita suka tanya, Ustaz, kod ummuka boleh Ustaz? Masuk tak isim 5? Dah, isim 5 perkara ni je. Dalam ilmu nahwu bila sebut isim 5, abuka, akhuka, hamuki, wafuka, wazumalin. 5 ni je.
Tak ada hal lain, tak ada lah. Nah, tak usah fikir lain lah. 5 perkara ni lah. Kalau ada orang nak tipu kita pun tak boleh. Kalau dia kata, wa ummuka tu masuk tak Islam 5? Boleh kias kot ni. Tak boleh kias. 5 perkara ni je. Apa tu, minta tolong keluar balik. Kata Cikgu Fikri tadi. Nanti kot dia boleh lah balik. Keluar balik, nanti dengar balik. Minta tolong keluar balik, ajar harziah. Nanti masuk balik. Baik. Ustaz, Ya. nak kekalkan wahamuka ke ataupun boleh je wahamuka atau wahamuki? Sebab dia je yang macam pelik. Ki yang lain semua ka. Boleh kedua. Sebab dalam buku saya wahamuka. Boleh kedua. Sebab kalau hamuka tu memang, kalau kata, yang saya dobek tu, kalau kata tepat tu wahamuka sebenarnya. Sebab hamuka tu kakak ipar bagi engkau seorang lelaki. Kalau wahamuki kakak ipar bagi engkau seorang lelaki, boleh juga. Boleh juga kedua-dua. Boleh kedua-dua. Contoh kalau dia berkhitab, kita bercakap dengan orang, hamuka. Itu bagi lelaki, kita kata kakak ipar kau mana? Kalau kita bercakap dengan perempuan, hamuki, kakak ipar kau mana? Habis. Ini tak ada payah. Jadi alamat rafat tu jadi tempat dia tu, waw tu jadi alamat bagi rafat pada tempat jamak muzakkar salim. Baik, saya nak tanya. Jamak muzakkar salim. Apa contoh bagi jamak muzakkar salim? Saya nak tanya. Apa tu? Normah Darus. Hajar Normah Darus. Ada dengar rakaman tak semalam? Semalam saya sebut nama, saya tak tengok. Saya tak ada tengok pun nama. Saya teringat nama apa orang, saya sebut dah. Tak ada pula hari ni. Hajar Normah Darus tak ada hari ni. Ada Ustaz. Ada. Muzakkar, jamak muzakkar ya? Ya. Muzakkar salim ditambah nun dan waw ya? Apa dia punya contoh? Contoh muslimuna. Muslimuna. Sebab apa? Sebab ditambahkan waw. Waw dengan dan nun. nun. Baik, tepat sekali. Terima kasih banyak Hajar Normah. Ya. Baik, tengok. Itu betul. Jadi bila sebut jamak muzakkar, jamak itu menunjuk di atas banyak. Diri dia tu menunjuk di atas banyak dan ditambahkan dengan waw dan nun pada akhir lafaz. Pada ketika rafa'. Semalam saya dah bagi takrif. Jamak muzakkar itu lafaz yang menunjuk di atas banyak dengan ditambahkan waw dan nun pada akhir lafaz pada ketika rafa'. Itu kita dah bahas semalam. Habis. Dan isim 5. Isim 5 ni apa? Di sebab tu dia tafsir wahya abuka wa akhuka wa hamuka boleh, wa hamuki boleh. Wafuka wa zumalik. Sebenarnya kalau kata wafuki pun boleh. Tapi bila sebut isim 5 ni dia sebenar, kalau kita tepat sekali, wa abuka wa akhuka wa hamuka, tu tepat sekali lah. Wa hamuka wa fuka wa zumalik. Wa zumalik. Habis itu. Baik. Kenapa beza yang akhir tu Ustaz, wazumalin tu? Wazumalin tu itu dipanggil orang yang mempunyai harta. Oh. Okay. Orang yang mempunyai harta. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 5 perkara ni lah. Lain tak ada, kalimah lain tak ada. 5 perkara ni kita ingin ingat bila orang tanya, isim 5 tu apa? 5 perkara ni. Abuka, akhuka, wahamuka, wafuka, wazumalin.
Tapi tadi Ustaz Masuk kata boleh ubah baris bawah kan, ki. Boleh tu kan, wafuki boleh tapi untuk perempuan, tapi Yalah. dikenaki di sini kita letak kata hamuka. Okey. Boleh Boleh baca Ustaz. banyak tu. Ya. Soalan. Tapi kalau macam ya, saya faham kalau untuk ini abuka. Kalau untuk perempuan boleh kata abuki, boleh? Bapa engkau perempuan, boleh? Boleh, tapi kalau isim 5 dia tertutup pada ni je. So maknanya stick to Nakirah 5 tak ni boleh, je kan? lah. Okey. Dia kira 5 tu. Memang kalau kita nak cakap dengan orang abuki boleh, tak masalah. Sebab apa kata tak boleh? Sebab kalau abuki, dia tu dah, kita tengok dia campur, dia masuk dia dah lain lah kalau kita tengok jamak dia lain. Sebab tu dia kata hamuka tu. Abuka tu. Kalau masuk abuki jadi isim 6 lah. Tapi ada lagi, dia tambah dalam kitab Kawakib, hanuka. Hanuka ni ha nun waw kaf. Hanuka ni dipanggil farash engkau. Untuk orang lelaki lah. Wahanuka. Tapi ada sebut dalam kitab Kawakib 1. Ada dia panggil Asma'us Sittah, ada dalam kitab Syarah Jumiah juga tapi tebal. Kitab tu tebal, Al-Kawakib Ad-Durian. Dia kata Al-Asma'us Sittah ada. Tapi ditambahkan Hanuka. Hanuka maksudnya lelaki punya lah, bawah ni, yang bawah tu. Zakat engkau. Macam tu lah. Hanuk. Ditambahkan, itu ada setengah ulama tambahkan 6. Setakat 6, tak ada lebih lah. Tapi ada khilaf di situ. Tapi yang kita biasa muktamadnya, kita guna Asmaul Khamsah. 5 ni je. Adapun dalam kitab yang besar tu, contoh kitab Kawakib di sebelah Hanuka. Habis itu. Ini tak ada bayar. Baik, kita boleh terus lagi. Wa ammal alifu. Baik, saya nak tanya. Kita tak payahlah, tak payah tanya. Boleh ni nak tanya, nak tengok orang faham tak faham, kita tanya Kalau kita kata, kalau orang tanya jamak muzakkar salim tu, dia tu tempat bagi rafa' ke dia tempat bagi waw? Saya nak tanya Hajah Harziah Ghazali, Slim River. Saya ingat nama tempat terus. Jamak muzakkar salim banyak kepada waw. Waw, Ustaz? Saya tanya dia tu tempat bagi waw ke tempat bagi rafa'? Tempat bagi waw. Tempat bagi waw, tepat sekali. Kalau itu tak apa. Kalau dia kata tempat bagi rafa' tak kena. Sebab waw tu jadi alamat bagi rafa' pada tempat jamak muzakkar salim. Ada pe waw tu jadi alamat bagi rafa'. Habis itu, Mike. Wa ammal alifu. Ni. Dan ada pun bermula alif. Ni alif. Alif ni alamat bagi apa? Saya nak tanya Hajar Mili. Alif alamat bagi apa? Hajar Mili, alif tu alamat bagi siapa? Alif tu alamat bagi rafa', Ustaz. Okey, baik, tepat. Alif tu alamat bagi rafa'. Baik. Wa ammal alifu. Ada bermula alif itu fatakunu alamatan liraf'i. Maka adalah ia alif itu jadi alamat, jadi tanda bagi rafa'. Tempat dia kat mana? Fi tasdil asma'il khassatan. Satu ni je. Ingat ni ya. Alif dia jadi alamat bagi rafa' tapi pada isim tasniyah. Fi tasniyatil asma'. Tulis. Ni kena tulis. Asal dia ini Asal dia fi Tak apa. Ya. Tak payahlah. fi tolong tutup ni ya. Tolong tutup ni ya. Tolong saya dengar. Fi tasniyatil asma'.
Fi tasniyatil asma. Ni. Pada dua daripada isim. Kita tak faham tu. Asal fi tasniyatil asma. Dia kata ada sekalian tasniyah isim-isim. Kalau diterjemahannya. Kalau kita kena balikkan, ni kena tulis. Maksud fi tasniyatil asma ai. Dia panggil, kalau belajar bahasa Arab, dia panggil idafat sifat kepada mausuf. Ai. Ni takdir dia. Ai. Fi al-asma'i. Asma'i al-musannati. Tulis. Fil asma'il al-musannati. Yang ni pada isim-isim yang menunjuk di atas dua. Maksudnya apa? Bila sebut isim yang menunjuk di atas dua, lepas tu dia kata apa? Khasatan. Ini ketentuan pada isim bila sebut kata alif, itu jadi alamat bagi rafa' pada isim yang menunjuk di atas dua. Apa isim menunjuk di atas dua? Tulis. Contoh dia apa? Dia kalau isim menunjuk di atas dua ni, perkara yang menunjuk di atas dua dengan ditambahkan alif dan nun pada akhirnya. Baik, saya ulang balik. Ni dah habis tulis dah. Okey, saya padam. Dia nak fil asma'il musannati. Tulis kat atas. Belum habis. Belum. Okey. Baik. Apa maksud kata isim yang menunjuk di atas dua? Apa maksud kata isim musanna? Ataupun kita panggil isim menunjuk di atas musanna. Musanna ni dua. Maksudnya isim yang menunjuk di atas dua dengan ditambahkan alif dan nun. Tulis. Isim, tulis bahasa Melayu Isim, apa dia isim musanna? Isim yang menunjuk, kalau dalam bahasa Arab panggil madalla ala alasnaini bi alifin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i. Barang isim yang menunjuk di atas dua. Tulis Haji Kamal. Isim yang menunjuk di atas dua, ya ada angkat tangan, ya. Hajar Fatimah. Tak ada jangan. Terkena. Terkena, okey. Terkena tangan tu. Isim, baik. Isim yang menunjuk di atas dua dengan ditambahkan alif dan nun. Tulis itu. Isim yang menunjukkan di atas dua dengan ditambahkan alif dan nun. Pada akhir isim itu, pada akhir isim itu, pada akhir isim itu, pada ketika rafa'. Pada ketika rafa'. Ataupun kita kata di dalam keadaan rafa'. Tak payah tulis pada. Di dalam keadaan rafa'. Di dalam keadaan rafa'. Mari tengok. Saya padam Okey. Macam mana contoh? Contohnya kita tulis gini. Dia kalau buat ayat lah, buat ayat senang. Ja'a az-Zaidani.
Ada tambah alif nun tu. Telah datang oleh 2 orang yang bernama Zaid. Telah datang oleh 2 orang yang bernama Zaid. Jadi, orang tanya, Az-Zaidani tu apa? Kita kata, Zaidan itu dipanggil musanna ataupun asma'ut tasniyah. Atau kata-kata isim yang menunjuk data 2. Lepas tu orang tanya kita pula, sebab apa isim menunjuk data 2? Kerana ditambahkan alif dan nun. Ni. Tambah dengan alif dan nun sebab apa? Sebab dia duduk di dalam ketika rafa'. Sebab apa? Orang tanya lagi. Sebab apabila dia rafa', dia rafa', maka kita kata alif tu, alif dan nun tu jadi tempat bagi rafa'. Alif nun tu dia tu tempat bagi alif nun tu kita kata isim musanna lah. Musanna itu tasniah itu dia tu tempat bagi alif bagi alamat rafa'. Mau kena susun ayat balik dia. Mula-mula kita kena ingat alif tu dia jadi alamat bagi rafa'. Dekat mana? Pada isim musanna, isim tasniah. Mana isim tasniah tu? Isim tasniah tu ditambahkan alif dan nun pada akhir lafaz. Ini akhir lafaz ni. Yang ni akhir lafaz ni. Ni lafaz Zaidah ni. Mana akhir dia? Alif dengan nun ni. Ni. Habis itu. Baik, saya nak tanya soalan lain. Tapi ni soalan ni ada kaitan dengan apa yang kita belajar. Saya nak tanya Haji Kamarul Zaman. Saya nak tanya Haji Kamarul Zaman. Saya nak tanya Ja'a tu isim ke fi'il ke haraf? Haji Kamarul Zaman tolong jawab. Saya tanya Haji Kamarul Zaman. Ja'a ni telah datang, Ustaz. Okey, saya nak tanya, dia tu isim ke fi'il ke haraf? Fi'il, Ustaz. Sebab apa? Sebab macam mana ya? Kalau orang tanya sebab apa kalau awak kata dia fi'il? Kita dah bagi tahu dah takrif dulu. Sebab apa? Oh, pakai buka buku dah mana-mana cari. Lupa dah, Ustaz. Okey, tak apa je. Okey, saya nak tanya Hajah Fatimah Badriah. Ni duk ingat nama orang. Saya duk ingat nama orang dah ni. Aduh, fi'il. Lupa dah. Hajah Fatimah Badriah. Nama orang, saya pun tak ingat. Ya, saya. Ja'a, kenapa kita panggil dia fi'il? Sebab apa? Tak pasti. Tak pasti. Allahu Akbar. Okey, saya nak tanya lagi. Cuba boleh? Okey, abang Rizal. Suara saya dah kenal lah. Saya cuba, Ustaz. Menunjukkan satu pengertian bersangkut masa. Okey, masa, okey. Diri dia tu menunjuk data perbuatan. Dan juga dia tu bersangkut paut dengan masa. Baik, masa tu masa telah lepas ke, masa akan berlaku ke ataupun sedang berlaku? Sedang berlaku. Sedang berlaku. Oh. Zaid sedang datang ni. Ya. Saya sambung balik, Ustaz. Telah berlaku, Ustaz. Telah berlaku. Ustaz. Telah lepas, Ustaz. Hajar Raya selalu duduk celam. Mentang-mentang orang tak tanya soalan penuh, sekali dia tanya soalan penuh sekali. Tengok. Bukan saya lah, Ustaz. Orang lain dah. Sorry, soalan macam serupa. Okey. Saya dapat 50% Ustaz. Okey. Aduh, hai. Okey. Hajar Harziah tadi. Mentang-mentang orang dah bagi clue dah. Rizal bagi clue, tiba-tiba dia terus jawab prok. Oh. Haji Kamarul Zaman pun pakat latar belakang. Saya dah jawab betul, Ustaz. Tak tengok bukunya. Fi'il Madi. Memang dia tu, memang kita kata dia fi'il. Lepas tu orang tanya kita, sebab apa nama? Sebab diri itu menunjuk data perbuatan yang ini bersangkut paut dengan masa yang telah lalu. Orang dengar, terus faham. Orang dengar, tak kira ustaz ke siapa dengar, dia tak kata apa dah. Tak tanya apa dah. Terus betul lah. Apa kita pegang pada definisi dia. Kalimatun dalat ala maknan.
Habis itu. Tu tengok ta'rif Ta'rif isim fi'il arah tu kena tahulah. Habis. Az-Zaidani dia panggil isim musanna ataupun isim tasniah. Isim tasniah. Itu. Tu mudah dia. Khassatan. Tengok kitab muka surat 6. Tengok kitab muka surat 6. Atas sekali. Khassatan yang tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya alif tu dia tertentu dengan musanna saja. Dia tertentu dengan dua saja. Menunjuk di atas dua saja. Yang lain dia tak ada dah. Pegang yang ni je. Habis itu. Lagi pula. Wa amman nunu. Ni dia banyak sikit ni. Ni payah sikit. Ni. Bukan payah. Tak bisa dengar tu asal lain lah. Wa amman nunu. Adapun bermula nun itu. Nun. Nun Adapun bermula nun itu. Fatakunu. Jadi alamat ia nun itu. Alamatan lirraf'i. Jadi alamat bagi rafa'. Jadi nun tu dia jadi alamat bagi rafa'. Dekat mana tempat dia? Kita buat soalan. Fil fi'lil mudhari'i. Jadi nun tu dia tu jadi alamat bagi rafa', tapi tempat dia mesti ada, bukan isim mufrad. Tempat dia kat mana? Fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari'. Mana? Dia bergantung lah. Iza tasala bihi dhamiru tasniyatin. Ni tasniyah tadi tu. Au dhamiru jam'in. Au dhamiru muannasatil mukhatabati. Jadi nun tu dia jadi alamat bagi rafa'. Betul. Kat mana tu? Pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mana? Apabila berhubung dengan dia fi'il mudhari' tu, apabila berhubung dengan dia dengan hi tu rujuk pada sini. Tulis. Bihi, hi tu rujuk pada bi akhirihi. Ni saya padam ni. Asal ni bihi kan? Domain ni rujuk sini. Tulis. Bihi ai. Bi akhirihi. Dengan akhirnya akhir fi'il mudhari'. Ini rujuk pada fi'il mudhari'. Haji Kamal Zaman. Saya ajar cara pondok ni Itu rujuk pada fi'il mudhari'. Nanti Zat. Itu rujuk pada al-fi'il mudhari'. Ni domain jaga dah ni. Macam pondok kita belajar ni. Bihi tu rujuk pada akhirihi. Dengan akhirnya. Nya tu, hi ni nya. Hi ni, rujuk pada fi'il mudhari'. Kita bagi teliti Kita bagi dakik. Kita bagi apa orang kata halusi. Kalau orang pondok kata panggil halusi. Domain tu. Dia penting benda ni Memang kalau ada setengah orang apa nak rujuk domain. Jangan kita pelekeh sebab ini semua boleh pahala besar, boleh pahala kat kita. Sebenarnya kita jaga kalam ulama tu sebenarnya itu satu benda yang indah sebenarnya. Bukan kata sebab tu orang pondok dia jaga nya tu bukan apa tu. Kalau kita fikir balik aku dah faham dah kalam dia. Tapi kenapa kita jaga dak nya tu kembali pada mana? Sebab apa tu? Sebab kita nak jaga percakapan ulama, perkataan ulama tu. Dia punya murad, dia punya kehendak dia kat mana? Kan boleh pahala tu kita jaga kalamnya. Ibarat dia ginilah. Kita dengar orang tua kita. Nak cerita kata kita jaga percakapan dia tu, dia duk cakap tu, kita boleh tanggung macam-macam. Ni percakapan dia macam ni kot. Mak nak macam ni kot. Bukan ikut kita dah. Mak nak makan
Mak nak apa? Mak nak makan nasi. Kita pun betul-betul pergi makan beli nasi. Nasi saja. Dia kena tanggung kalam. Oh, mak aku ni, mak suruh beli nasi ni, kita faham nak mak kita suka makan apa. Oh, bila sebut nasi ni, tahulah, oh, mak nak suruh beli nasi ayam lah ni. Walaupun mak tak sebut nasi apa. Takkan nasi putih saja. Begitu juga. Kita kata, ulama kata apa? Dengan akhirnya. Tak apa, tak tahu pun tak apa. Kita buat tak acu dengan dia punya. Kita tak memandang, kita tak renung dia punya hi tu. Sedangkan akhir tu dengannya apa? Dengan akhir fi'il mudhari'. Bila kita tahu tu, oh, dengan akhir fi'il mudhari'. Nampak kita jaga kalam ulama macam tu sekali. Biarlah orang kata, alah, kolot lah apalah, tak apa. Boleh pahala kat kita. Kita jaga kalam ulama. Ni Imam Ahmad Suan Haji ni. Bukan orang biasa, Tok Wali besar. Tok Wali dia ni, Tok Wali. Bukan, dia ni orang Ajam. Orang Ajam ni orang yang bangsa selain daripada bangsa Arab. Walaupun kita kata dia bukan bangsa Melayu, tapi dia ni orang Ajam, dia belah-belah tan tu. Banyak ulama-ulama yang timbul belah Uzbekistan, Kazakhstan, banyak. Tu dia. Yes. Nun tadi jadi alamat. Maka adalah ia nun tadi jadi alamat bagi rafa'. Dekat mana tu? Fil fi'lil mudhari'. Pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mana? Apabila, tengok dia punya terjemah tu. Apabila berhubung dengan dia. Ada dia tu. Dia tu yang ni berhubung dengan akhirnya. Akhir fi'il mudhari'. Dengan dia yang ni. Dengan akhir fi'il mudhari'. Tulis itu. Dobik kat tepi macam ni. Saya dobik dulu. Tapi saya tak buat itulah macam ni. Dobik saya lah. Tulis kat tepi tu kan ada ruang kosong tu, tulis. Oh. Hi tu rujuk pada akhir fi'il mudhari'. Habis. Berhubung dengan apa? Dhamiru tasniyatin. Dia tu berhubung dengan dhamir tasniyah. Mana dhamir tasniyah? Okey, saya padam Tengok dhamir tasniyah. Tadi kita kata apa? Ja'a. Ja'a az-Zaidani. Baik. Nun ni, nampak ni nun. Az-Zaidani. Nampak nun ni? Nun ni berjumpa dengan alif. Alif ni dipanggilkan dhamir tasniyah. Alif ni dhamir tasniyah. Nun ni. Nun tu dipanggil apa? Nun ni dia berhubung dengan dhamir tasniyah. Nampak dia berhubung? Nampak tak? Nun ni dia berhubung. Tak kena. Saya silap. Tak main. Padam. Silap. Tersilap. Minta maaf. Tersilap. Dia fi'il mudhari'. Allah. Minta maaf. Silap tadi. Itu isim. Maaf. Tersilap. Ni contoh. Mana dhamir tasniyah? Ni. Contoh kita kata dhamir tasniyah je. Okey, contoh. Yadriba ni. Ni betul. Tak maaf Tolong padam tadi. Yadriba ni. Ni betul. Okey, nun. Nun ni dikatakan dia ni berhubung dengan dhamir tasniyah. Alif ni dipanggil alif dhamir tasniyah ni. Ni. Dhamir tasniyah. Baru kena. Tadi tak kena. Alif tu dia berhubung dengan dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah mana? Pada fi'il mudhari'.
Jadi yadriba ni fi'il mudhari'. Baik, saya nak tanya. Fi'il mudhari'. Sebab apa dikatakan fi'il mudhari'? Hajar Rahayu. Sebab apa dia katakan fi'il mudhari'? Huruf ya, Ustaz. Huruf ya. Memanglah huruf ya tu fi'il mudhari'. Dia bertambah ya. Sebab apa kata dia tu? Kita terjemah macam mana yadriba ni? Kenapa kita kata yadriba tu dia kata panggil fi'il mudhari'? Fi'il apa dia punya takrif dia? Sebab ia sedang berlaku. Telah memukul. Oh, telah memukul. Oh, gitu, telah memukul. Kena tak Encik Zaman? Sedang memukul menunjukkan pada masa, Ustaz. Sedang memukul ataupun akan memukul. Akan memukul. Future tense ataupun present tense. Kena tak? Present tense. Sedang ataupun akan berlaku. Akan memukul ataupun sedang memukul. Tu kena ingat Baik Ustaz, minta maaf. Okey, baik. Tak apa. Saya suara dia tu tapi tak ada garang sangat. Bukan garang, dia jenis suara macam tu dah. Tegas tak tu. Ajar dia kata suara ustaz tu jadi apa garang macam marah orang tak marah orang tak tentu arah marah orang tak Tapi nak bagi kalau mungkin dah tengah hari ni mungkin mengantuk ada kan. Tak apa. Bagi segar sikit. Geram. Ya. Geram. Lama kata Haji kata ustaz ni geram sangat kat jemaah ni, dia pergi marah ambil suara dia tak bukan saya geram tak Okey, baik, habis. Itu dipanggil ni. Ini dipanggil fi'il mudhari'. Ni fi'il mudhari' ni fi'il mudhari' ni yadribu. Yadribu ni. Fi'il mudhari'. Oh, gelak kat orang. Saat ni saya tanya lagi. Kat ini dia gelak kat orang, kita tanya lagi. Fi'il mudhari' yang berhubung dengan dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah. Jadi nun tadi, ni nun. Nun ni, nampak ni nun ni? Apa tu Hajar Rahayu? Nun ni. Nun ni jadi alamat rafa'. Tapi bila dia berhubungan dhamir tasniyah, ni alif ni. Nampak ni alif ni? Alif tu. Alif tu dipanggil dhamir tasniyah. Haji Kamal Zaman. Tulis siap-siap. Satu. Lagi pula. Au dhamiru jam'in. Dhamir jamak pula. Au dhamiru jam'in. Dhamir jam'in macam mana? Kita kata. Saya padam Ni dah habis tulis Dhamir jamak. Contoh kita kata apa? Ambil ayat lain pula. Yamshuna. Saya nak tanya Yamshuna. Nak tanya makna dia. Saya nak tanya. Allah selamat nama apa ni? Hajar Mili, Yamshuna maksud apa? Saya nak tanya pengertian Yamshuna tu maksud apa? Saya tak tahu, Ustaz. Saya nak tanya apa tu, nama apa yang tu? Tu Allah selamat. Fahda, apa Yamshuna? Sedang atau akan berjalan? Sedang ataupun akan berjalan. Bagi ramai lelaki, Ustaz. Bagi ramai lelaki, betul, tepat sekali. Maksudnya, lelaki yang ramai itu sedang berjalan. Itu terjemah bahasa moden. Lelaki yang ramai itu sedang berjalan. Ni saya ambil ya. Saya lihat dah. Okey, Yamshuna. Baik, Yamshuna ni, kita kata apa? Baik. Dia kata tadi tengok, fi'il mudhari' apabila berhubung yang pertama dengan dhamir tasniyah. Dah habis dah. Haji Kamal satu. Yang kedua dia berhubung dengan dhamir jamak. Ni nun ni nampak?
Nun ni alamat siapa ni? Betul. Hajar Faridah. Hajar Faridah, bukan Faridah, Faridah. Nun tu alamat bagi siapa? Alamat bagi siapa? Berhubung dengan wow. Tak, saya nak tanya, Nun tu dia alamat bagi siapa tu? Bagi Rofaq. Nun tu alamat bagi Rofaq, nanti dulu. Bila kita kata nun tu jadi alamat bagi Rofaq, dekat mana? Pada fi'il mudhari'. Apa nak ni? Yamshu ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang berhubung dengan apa? Apabila berhubung dengan dhamir jamak. Ni. Waw ni kita panggil dhamir jam'i. Kita bahas satu-satu. Ni dhamir jam'i. Waw tu dhamir jamak dia panggil. Jadi nun ni alamat rafa'. Dia berhubung dengan dhamir jamak. Pada mana tu? Pada isim ke? Tak, pada fi'il mudhari'. Yamshuna fi'il mudhari'. Nampak lagi Hajar Faridah? Nampak Ustaz. Alhamdulillah. Nampak lagi Haji Kamal Zaman? Faham? Nampak tu nampak Ustaz. Tapi kadang-kadang tak berapa nampak. Nampak Ustaz tulis tu saya nampak Ustaz tulis. Tapi nak bagi faham tu. Orang bahasa kampung macam tu lah Haji. Kita kata apa? Nampak tak? Nampak tu maksudnya nampak terus faham lah tu. Nampak dengan mana faham. Orang Melayu kita ni bahasa cantik, sedap dia punya bahasa. Awak nampak tak saya ajar ni? Nampak, bukan nampak tengok gitu tak. Nampak dengan mana? Faham. Tak apa Ustaz, Iza takarrara Ustaz, tak apa. Tak apa, ulang tak apa Iza takarrara. Hajar Rayu tolong bagi tahu Iza takarrara. Ustaz saya nak tanya yang lain dulu. Ustaz saya nak tanya yang lain dulu. Okey, saya tanya lain dulu. Saya nak tanya Ustaz, bukan saya suruh Ustaz tanya lain. Saya nak bagi tahu, okey betul tak pemahaman saya? Okey. Okey. Nun ialah alamat bagi rafa' pada tempat pada tempatnya iaitu fi'il mudhari' apabila berhubung dengan dua perkara iaitu dhamir tasniyah dan dhamir jamak. Macam tu. Tapi ada satu lagi, jangan cakap dua. Lepas tu ada lagi dhamir makna mukhatabah. Dia kena habis semua tu bagi kita sebut. Ada 3. Okey. Yalah, mana setakat ni yang 2 tu lah. Setakat ni 2 betul. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Alhamdulillah, dah faham dah. Kalau siapa nak bagi faham, dia cerita dulu macam Hajar Rayu. Cerita tu cantik dah. Dia cerita, okey, saya faham sini. Dia orang cikgu, dia dah biasa mengajar. Lepas tu dia pun nak try. Macam ni betul saya kefahaman saya. Sambil-sambil dia try tu, soalan dia macam mengajar dah. Betul dah. Betul dah lah. Baik habis. Dia personality guru tu memang dah ada dalam sifat dia dah. Jadi pun dia cerita kat orang pun jadi macam mengajar juga. Okey. Baik. Cuma kaedah kita apa Haji Yaakob? Iza takarrara macam ni Haji Yaakob? Bunyi macam mana? Bahasa Arab dia Haji Yaakob? Haji Yaakob ada tak? Mana sebut lah. Apabila berulang-ulang. Iza takarrara. Ingat sambungannya. Tolong sambung. Hajar Sahira Mustaqim. Duk senyap ni, dia tak menjawab ni. Selalu dia suara ni dia senyap. Hajar Sahira Mustaqim. Ya Ustaz. Saya tak sihat hari ni. Minta maaf tak apa. Boleh tolong sambung tak? Iza takarrara tadi. Tak boleh dengar. sambung tak? Tak ingat. Okey, saya nak bagi orang lama. Tukar ini tolong jawab. Duk gelak kat orang ni. Iza takarrara tahaqqaqa. Sebaik betul. Kalau tak betul ni memang kena ni. Iza takarrara taqarrara. Apabila berulang-ulang maka dia jadi tetap. Wa iza taqarrara tahaqqaqa. Apabila dia jadi tetap maka jadilah betul, jadilah sebenar. Jadilah benda tu betul. Bila kita dah tetap tu jadi benda tu jadi sebati dengan kita dah.
Habis. Sikit lagi. Au dhamirul. Ni. Ni kena ingat yamshuna ni. Dia panggil berhubung dengan. Orang tanya mana berhubung ni Ustaz? Nun ni. Dia berhubung dengan dhamir jamak. Nampak ni nun ni? Nun ni dia berhubung dengan dhamir jamak. Mana dhamir jamak? Waw tu. Habis. Ini tak payah mudah ni. Nanti payah nanti tu depan lagi. Yang mudah kita cepat. Kita masuk gear 3, 4. Kalau ya. Okey, saya padam. Mama Mala apa? Mama Mala. Ada tak Mama Mala ni? Ada Ustaz. Apa cerita? Dia kat luar pula. Dia kat luar pula dah. Sorry, lapau. Dapat. Time belajar dengan saya asyik lapau je Tak, saya memang tak boleh lapau Ustaz sebab saya ada masalah gastrik. Okey, tak apa. Dekat mana kat rumah ni Ni ada kat rumah. Tengah buat apa tu, tengah teks. Apa teks shoot screen. Apa binatang aku tak tahu. Short screen. Short screen kat dah. Screenshot. Sama je lah. Okey, baik. Short screen. Saya harap ni memang memang pandai lah. Okey, mai habis. Satu lagi. Satu lagi tengok. Fi'il mudhari' apabila berhubung dengannya yang ketiga apa? Dhamirut tasniyah. Tak kena. Dhamirul muannasatil mukhatabah. Ni. Dhamir muannasati al-mukhatabah. Wah. Miru al-muannasati al-mukhatabah. Ni nampak kita ngaji bahasa Arab, belajar bahasa Arab ni. Kadang kita tak nampak punca. Apalah belajar makna tu. Ini semua kita nak kenal kalimah Quran. Jangan risau Kita belajar ni tujuan kita satu je, untuk memahami Al-Quran dan memahami hadis dan memahami kalam ulama. Tu je, kita niat itu je. Aku bukan belajar bahasa Nahu ni nak pandai nak tunjuk kawan, tak. Kita nak faham Quran. Kalau Allah Ta'ala bagi pada kita, alhamdulillah. Habis itu tengok. Jadi yang ketiga, nun tadi jadi alamat bagi rafa'. Bila tu? Apabila berhubung dengan dhamir muannas mukhatabah. Yang semalam Haji Kamal Zaman tanya, nun niswah ke Ustaz? Ya. Haji Haji, dalam kitab Haji tu ada tak tulis dhamir muannas mukhatabah? Kejap Ustaz ya. Ustaz jalan dulu. Dalam bab ni. Rasa tak ada. Tak ada. Tak ada. Ni lain. Okey, baik. Contoh macam mana contoh? Contoh kita bagi gini. Okey, nanti nak ambil contoh. Kita ambil contoh. Kalau perempuan memukul tak sedap pula memukul. Kita kata perempuan mencuci. Perempuan mencuri. Tasrikina. Tak elok tu. Apa? Cuci. Menolong. Okey. Menolong Allah selamat. Nanti Zat. Tusa'idina. Ataupun kita kata menolong ni dia banyak. Ana ya'unuku ana. Buat masak lah Ustaz. Masak. Tatbakhina. Okey, masak. Tatribina. Tatbakhina. Tatbakhina. Mencuri tu nampak ni sangat. Okey, baik. Tatbakhina. Asal tabkhun. Tabakha tu masak. Tatbakhina, engkau seorang perempuan sedang memasak. Seorang perempuan yang sedang masak. Engkau seorang perempuan. Ni dia khitab 7. Contoh kita, Haji Kamal Zaman dia tanya kat isteri dia.
Anti tatbakhina. Maza tatbakhina al-yawm. Contoh. Apa yang kau masak pada hari ini? Ya habibati. Contohlah. Wahai kekasihku. Wahai ya zaujati. Contohlah. Tatbakhina. Okey, baik. Tatbakhina kita tengok. Nun tadi. Tempat kita nak apa? Nun. Ini, nun ni. Okey, nun tu jadi alamat bagi rafa' pada fi'il mudhari'. Bila tu? Apabila berhubung dengan dhamir muannas mukhatabah. Ni dia panggil ya ni. Jika maksudnya dia panggil dhamir muannas mukhatabah. Ya ni dia panggil dhamir al-muannas al-mukhatabah. Apa maksud dhamir muannas mukhatabah? Ditujukan kepada perempuan. Dia panggil kata yang kedua. Panggilan yang kedua. Untuk perempuan. Jadi nun ni jadi alamat rafa'. Dia ni berhubung dengan ya. Dia panggil dhamir muannas mukhatabah. Mana ya tu? Ya tu dhamir muannas mukhatabah. Tu dia. Atau wazan taf'alina, tatbakhina. Tatbakhina maksudnya apa? Engkau seorang perempuan, engkau tu sedang masak apa? Macam itulah. Apa engkau sedang memasak. Engkau sedang memasak. Tatbakhina. Untuk seorang perempuan. Bukan untuk ramai, bukan untuk dua orang, untuk seorang je. Tapi untuk khas untuk perempuan saja. Habis itu. Faham lagi tu Hajar Norma Darus? Terkejut dah. Faham Ustaz. Faham. Faham Ustaz. Faham lagi? Faham Okey. Lain Ustaz problem tak? Putus-putus. Apa? Masalah lah Unify ni. Sakit hati. Sabarlah nak macam mana Dah naik dah 500 MB. Dia nyilak. Macam ni malam ni susah nak mengajar saya dalam Zoom ni. Dengar kan ni? Hello? Dengar Ustaz, dengar. Tadi dia frozen. Dengar. Dengar. Ada Okey. Minta Ustaz, maaf Haji, ulang saya punya sikit. Ulang balik, okey. Tatbakhina. Tatbakhina ni engkau perempuan sedang memasak. Jadi nun ni nampak ni nun ni. Ni. Nun ni dia berhubung dengan dhamir muannas mukhatabah. Mana dhamir muannas mukhatabah? Ya ni. Nampak ya ni. Ni ya. Baik, nampak Ya Ustaz. itulah yang dikatakan dhamir muannas mukhatabah. Maka kita kata nun tadi jadi alamat bagi rafa'. Ni nun ni alamat bagi rafa' ni. Nun ni alamat bagi rafa'. Alamat rafa'. Dia alamat rafa'. Baik. Ini alamat rafa' nun. Tapi alamat rafa' tempat kat mana tempat dia? Tempat dia apabila tempat dia pada fi'il mudhari' tapi yang berhubung dengan dhamir muannas mukhatabah. Jadi secara khulasah dia, kesimpulannya kita ingat tiga dah. Nun tadi dia jadi alamat bagi rafa' pada fi'il mudhari' bila ada tiga tempat. Bila tu? Apabila dia berhubung. Apabila fi'il mudhari' itu berhubung dengan apa? Dengan dhamir tasniyah. Yang kedua, apabila fi'il mudhari' itu berhubung dengan dhamir jamak. Waw tadi tu. Dhamir tasniyah tadi alif. Yang ketiga, fi'il mudhari' itu berhubung dengan dhamir muannas mukhatabah iaitu ya. Ya ni. Faham lagi Abang Rizal? Ceras. InsyaAllah Ustaz. Boleh lah ikut. Okey, alhamdulillah.
Habis itu. Faham lagi aja Kak Zaman masa pun dah sampai. Oh, Nanti insyaAllah, bantu Ustaz. aja. Faham InsyaAllah boleh soal bila-bila, Ustaz. InsyaAllah. Okey. Kemudian kata stesen kita dah sampai dah. Stesen besar kita sampai dah. Walin nasbi khamsu alamatin. InsyaAllah hari Rabu ni esok kita buat pengulangan daripada bab rafaq. Tu Betul, kena Ustaz. rafaq balik, kena ulang balik pada awal tu. Ulang semua balik, Ustaz ya. InsyaAllah. Hamzah, waw, alif dan nun ya. Itu memang kena ulang. Bukan hamzah dhammah, waw, alif dengan nun. Dhammah. Dhammah, sorry. Okey, tak apa je. Ustaz, macam doktor. Susah saya nak ikut. Sudah tercampur tajwid dengan bahasa Arab. Pada pandangan saya. Saya memang susah nak ni. Pelan-pelan Ustaz. Dia tajwid tu lebih kurang dengan bahasa Arab, dengan nahwu tu lebih kurang. Cuma panggilan lain. Panggilan lain. Baik, habis itu. Baik, semua faham Okey, kita boleh berhenti InsyaAllah kita sama esok. Sama esok. Lagi ada kelam beli insyaAllah. Jadi sekarang itu saja. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz.